Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang futsal, sejarah futsal. Futsal merupakan versi bola sepak tertutup yang secara rasmi diselia oleh Badan Pentadbiran Antarabangsa Bola Sepak, iaitu Federation International de Football Society, iaitu FIFA, dan namanya berasal daripada bahasa Portugis Futebol de São dan bahasa Sepanyol Football de Salon. Kedua-duanya bermaksud bola sepak dalam dewan, iaitu futsal dimainkan oleh 5 pemain dalam satu pasukan. Salah seorang daripada mereka merupakan penjaga gol. Antara perbezaan bola sepak dengan futsal ialah padang bola sepak menggunakan gelanggang yang besar berbanding futsal yang agak kecil. Dan masa permainan futsal juga singkat, iaitu 20 minit bagi setiap separuh masa. Bola yang digunakan juga lebih berat, membuatkan pemain mengawal bola dengan baik. Tambahan pula, kawasannya yang lebih kecil, yang lebih kecil memaksa pemain meningkatkan tahap kemahiran serta membuat keputusan dengan lebih cepat. Kesalahan-kesalahan seperti rempuhan bahu dan melakukan gelongso terhadap pihak lawan dilarang sama sekali. Di samping itu, mana-mana pasukan yang mengumpulkan kesalahan ke-6 bagi setiap separuh masa akan dihukum dengan sepakan penalti kedua. Seterusnya, kesalahan berikut juga akan dihukum dengan sepakan penalti kedua. Kesalahan-kesalahan ini dinamakan kesalahan terkumpul. Pada masa sekarang, futsal berkembang dengan pesat. Banyak gelanggang-gelanggang baru dibina bagi tujuan supaya dapat memberi peluang kepada orang ramai merasai keseronokan bermain futsal. Ia bukan sahaja terhad kepada golongan lelaki tetapi juga perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurbish bin Muhammad Nazim Ajan. Nombor pelajar saya 2020871522. Saya akan meneruskan sesi penerangan kami dengan menerangkan sedikit tentang aktiviti pemanasan dan penyejukan badan. Saya akan memulakan dengan aktiviti pemanasan badan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, aktiviti pemanasan badan merupakan aktiviti regangan yang kita lakukan sebelum melakukan sebarang aktiviti sukan atau riadah. Ianya sangat penting bagi kita untuk melakukan aktiviti pemanasan badan supaya kita lebih bersedia untuk melakukan sebarang aktiviti sukan. Antara kepentingan melakukan aktiviti pemanasan badan ialah ia dapat mengelakkan daripada berlakunya kekejangan otot ataupun kecederaan pada bahagian otot. Selain itu, ia dapat menambahkan kelajuan kita semasa melakukan aktiviti sukan dan memastikan badan kita lebih cergas dan bersedia untuk melakukan aktiviti sukan. Antara aktiviti pemanasan badan yang boleh kita lakukan ialah regangan kepala, regangan tengkuk, regangan tangan, regangan kaki dan regangan pergelangan kaki. Masa yang disyorkan untuk melakukan aktiviti pemanasan badan ialah sekitar 10 hingga 20 minit dan 10 hingga 20 saat bagi setiap regangan. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang aktiviti penyejukan badan. Seperti yang kita tahu, aktiviti penyejukan badan ialah aktiviti regangan yang kita harus lakukan setiap habis melakukan aktiviti sukan ataupun riadah. Ianya amat penting untuk menurunkan paras degupan jantung kita dan memastikan pernafasan ke paras yang normal serta dapat mengelakkan berlakunya kekejangan dan kecederaan pada bahagian otot. Aktiviti penyejukan badan adalah sama seperti aktiviti pemanasan badan, iaitu dengan melakukan regangan pada sesetengah bahagian pada tubuh badan kita, seperti pada pergelangan kaki. Masa yang disyorkan untuk melakukan aktiviti penyejukan badan ialah 5 hingga ke 10 minit dan 10 hingga ke 20 saat pada setiap regangan. Saya Muhammad Najam Abdul Rahman, Metrik 020602972, akan menerangkan mengenai bola futsal. Pertama sekali, maksudnya, bola merupakan sejenis objek sepera, banyak digunakan dalam permainan dan sukan. Bergantung kepada jenis penggunaannya, bola datang dalam pelbagai saiz dan jenis, terbuat daripada getah, kayu, plastik dan polimer.
Okay, etimologi. Etimologi maksudnya asal usul sesuatu perkataan. Kata bola meminjam kata bahasa Portugis. Yang sebelum ini kata asal Melayu yang menerangkan barang, mainan seumpama secara umum seperti raga atau buah raga yang dianyam dari rotan atau daun kelapa untuk tujuan sama seperti sepak raga. Okay, ciri-ciri bola yang pertama dibuat daripada kulit atau bahan sintetik. Kedua, berbentuk spera. Tiga, berat, lebih ringan daripada bola sepak biasa untuk bola futsal. Saiz 4 untuk dewasa, manakala saiz 3 untuk kanak-kanak. Dan ciri-ciri khas, daya lantunan 30% kurang dari bola sepak biasa. Yang keempat, contoh. Itu adalah contoh bola futsal. Kasut futsal. Cara pemilihan kasut futsal. Dua jenis kaki mengikut individu. Type A, narrow fit. Type B, wide fit. Pemilihan kasut haruslah secara tepat kerana jika tersalah pilih, kaki akan merana, terutama sekali ketika pertama kali memakainya. Setiap kasut mempunyai perbezaan material digunakan, terutama di bahagian heels dan insole kasut. Heels kasut memainkan peranan penting untuk pergerakan dan memberikan keselesaan tanpa sebarang masalah, terutama masalah melecet. Untuk kaki yang mudah melecet di tumit, pilih kasut yang mempunyai sponge yang tebal. Elakkan memakai stoking di bawah buku lali. Jenis-jenis kasut. Pemilihan jenis kasut juga penting mengikut gaya permainan. Ada yang kaki dribble, ada yang kaki tonjol dan sebagainya. Jenis dan ketinggian tapak kasut memberikan peranan yang penting. Tapak yang nipis sesuai untuk yang suka dribble dan suka berlari, manakala tapak yang tebal sesuai untuk yang suka membuat kawalan bola. Seterusnya ialah penghadang kaki. Penghadang kaki atau singgah adalah kemestian bagi seorang pemain untuk mengelakkan dan mengurangkan kecederaan. Bahan dan mutu kasut atau singgah selalu terdiri pada jenama yang terkemuka iaitu Nike, Adidas, Topper, Puma, Jordan, Converse dan lain-lain. Ia dibuat daripada kepingan plastik. Ia selalu berlebat seperti getah atau span dan bahan fabrik yang sesuai. Kebiasaannya pemain memakai singkat di dalam stoking untuk mengelakkan kecederaan. Antara salah satu peralatan dalam futsal yang seterusnya ialah sarung tangan penjaga gol. Sebagai seorang penjaga gol ketika bermain futsal, tugas mereka adalah untuk mencegah bola daripada masuk ke dalam gol, dan mereka memerlukan sarung tangan yang mudah dipakai dan dibuka. Sarung tangan penjaga gol ini sangatlah penting kerana ia membantu penjaga gol untuk mempunyai pegangan atau grip yang lebih baik serta kuat. Selain daripada membantu penjaga gol untuk menghentikan bola, ia juga menjaga jari penjaga gol daripada sebarang kerosakan atau kecederaan ketika menahan bola yang kuat. Sarung tangan penjaga gol biasanya digunakan daripada jenama yang tersohor seperti Nike, Adidas dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farman Yusof. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang ukuran padang futsal yang sebenar. Padang futsal ini berbentuk segi empat tepat, yang mana panjang padang futsal ini luasan titik tengah atau bulatan tengah padang futsal, yang mana padang futsal ini berkeluasan berjejari 3 meter. Saya akan manakala tempat pertukaran pemain berkeluasan 5 meter. Jarak sepakan penalti yang pertama adalah 6 meter, manakala jarak sepakan penalti yang kedua adalah 10 meter. Okay, seperti mana yang kita tahu, jika nak bersukan ni, kita mestilah memilih pakaian yang sesuai bertujuan tidak berlaku sebarang kecederaan atau sebaliknya. Okay, untuk pakaian futsal ni, kita perlulah memakai pakaian yang lengkap, sesuai dan senang menyerap peluh. Okay, seperti baju jersey, seluar pendek, seluar tight, berstakai panjang dan berkasut. Okay. Untuk lebih jelas,
boleh rujuk gambar di bawah. Peraturan pertukaran pemain. Tidak seperti bola sepak, pertukaran dalam peraturan futsal tidak perlu menunggu kelulusan daripada pengadil. Dalam erti kata lain, pemain dari tepi garisan boleh terus memasuki padang semasa permainan asalkan pemain yang digantikan telah meninggalkan padang terlebih dahulu. Bilangan penggantian tidak terhad. Walau bagaimanapun, dalam pertandingan FIFA, contoh Futsal World Cup atau Persekutuan Serantau, contoh AFC untuk Asia dan UEFA untuk Eropah, pertukaran biasanya terhad kepada maksimum 9 pertukaran setiap perlawanan. Peraturan ini tidak terpakai sekiranya terdapat pemain di atas padang yang ingin bergilir-gilir menjadi penjaga gol. Dalam kes ini, pemain mesti memberitahu pengadil terlebih dahulu dan pertukaran hanya boleh dibuat semasa separuh masa. Contoh, apabila bola keluar atau sepakan gol dibuat. Sekiranya pemain tidak mematuhi peraturan futsal mengenai penggantian pemain, pengadil berhak memberi sekatan. Sekatan boleh dalam bentuk amaran atau penyingkiran terus pemain dari padang. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang posisi dalam futsal. Yang pertama ialah penjaga gol atau keeper. Penjaga gol ialah kedudukan paling khusus dalam futsal. Peranan utama ialah bertahan, menjaga gawang gol pasukan daripada bolos. Penjaga gol ialah satu-satunya pemain yang dibenarkan untuk menyentuh bola dengan tangan dan lengan mereka. Namun hanya terhad untuk berbuat demikian hanya dalam kawasan penalti mereka sendiri saja. Atas sebab ini, mereka harus mengenakan jersey yang membezakan mereka daripada pemain di dalam court. Posisi yang seterusnya ialah winger atau flank, penjaga garisan. Boleh juga digelarkan kepada pemain sayap atau winger. Berada pada garisan tepi padang kiri dan kanan, menjadi support apabila menyerang dan mungkin menjadi penyelamat pada bahagian tepi apabila diserang. Pemain sayap boleh dikatakan sebagai kucing kepada bola kerana dalam taktikal, biasa winger ditugaskan untuk berlari mengikut sahaja ke mana bola bergerak dalam posisi yang tertentu di samping menjaga kawasan tepi court. Pivot. Pengenalan pivot. Pivot adalah target man atau pemain yang berada pada posisi yang paling menyerang untuk menjaringkan gol. Definisi paling mudah ialah striker dalam sukan bola sepak. Namun dalam futsal tiada posisi tetap seperti bola sepak. Namun setiap pemain ada peranan masing-masing dalam membentuk fasa serangan dan pertahanan. Ciri-ciri pivot. Seorang pivot biasanya pemain yang memiliki keupayaan untuk melakukan shielding, screening, terutamanya ketika dalam kotak penalti lawan. Pemain ini perlu melakukan setback dan turning ketika shielding. Kedua, pemain pivot biasanya memiliki fizikal yang kuat kerana dia akan ditekan dengan kekasaran maupun tolakan dari defense pihak lawan. Ketiga, pemain pivot perlu memiliki kawalan bola yang baik dan kemahiran memahami keupayaan rakan sepasukan kerana pivot akan menentukan sama ada akan melakukan setback atau turning untuk melepaskan rebatan atau foul post. Di dalam permainan futsal terdapat 4 posisi, iaitu keeper, anchor, flank dan juga pivot. Di dalam video ini saya akan menerangkan tentang posisi anchor. Tugas pemain di posisi anchor adalah bertahan dan juga mengatur serangan. Di dalam bola sepak, posisi ini dikenali sebagai Central Defensive Midfielder (CDM). Pemain yang bermain di posisi anchor perlu mempunyai kemahiran penguasaan bola yang tinggi dan pemain di posisi ini juga perlu mempunyai kreativiti yang tinggi kerana pemain di posisi ini perlu mengatur dan memulakan serangan. Selain itu, pemain di posisi ini juga perlu mempunyai kemahiran dalam bertahan kerana jika pasukan terkena serangan, pemain di posisi ini bertanggungjawab dalam menyekat pihak lawan untuk terus melakukan serangan.